Assalamualaikum, selamat malam. Kali ni video kenaan dengan buku Kuni Scotty for Boys. Tapi yang ni yang dialih bahasa ke bahasa Melayu, jadi ilmu pengakap bagi budak-budak tahun 1987. Kalau ikut buku ni, dalamnya diberi oleh Tan Sri Datuk Haji Mohamed Shepherd, yang satu masa dulu dia juga adalah orang belah Sabah ke Sarawak, yang disatakan dengan sepucuk surat asal Lord Baden-Powell tahun 1937, dan mana yang BP tulis sendiri dalam bahasa Inggeris. Tak apa nampak tu kenaan dengan dia bahasa ke bahasa Melayu untuk mengakap Melayu pada masa tu, yang bertarikh 29 April 1937. Jadi Lord Baden-Powell kata, dia tulis di sini, "Dear Shepherd, I was so glad to get your letter and to hear to your interest in getting some of our scout book translated into Malay. I should personally be only too glad if this could be made available for Malay Scout, and if you have got a publisher for them, he should get in touch with the Boy Scout headquarters here and arrange how this can be done, provided that the matter has the approval of the headquarters in Singapore. With all your good wishes, yours sincerely, Baden-Powell." Tadi di masa tu Ibu Pejabat Pengakap bagi Melaya terletak di Singapura. Jadi tak heran lah kalau kata kita buat ulang tahun 100 tahun yang dulu yang meliputi Malaysia dan Singapura. Buku yang dikarang oleh BP sebenarnya adalah sirkulasi bulanan. Kenapa sirkulasi bulanan? Ini agak menarik. Kalau ikutkan, kalau nak buat buku jadi yang sekarang yang kita dapat ni, dia agak mahal. Jadi BP berbincang dengan penerbit yang bernama Arthur Macpherson untuk menerbitkan buku ini dalam sirkulasi bulanan. Jadi dalam tu ada 22 tajuk. Mungkin agak misteri sebab ada 22 tajuk. Jadi sirkulasi dia kemungkinan dalam 2 minggu sekali akan keluar satu buku. Motif sebenar BP mengarang buku ni adalah disebabkan daripada pengalamannya. Pengalamannya bukan nak bentuk semua rakyat British jadi tentera. Tak, bukan. Dia nak wujudkan satu warga negara yang elok, yang budi pekerti yang baik. Lepas tu nak jadikan dia sebagai masyarakat yang sihat, dan sambil juga maju dalam seiring dengan revolusi perindustrian di Britain pada masa tu. Masa tu masih dalam diperintah oleh Ratu Victoria. Jadi tak heranlah kalau BP, seorang wira perang Viking, boleh menerbitkan buku sedemikian. Yang menarik lagi ialah buku yang dikarang oleh BP ini sebenarnya adalah idea semata-mata. Idea kerana dia nak buat satu benda tu, dia minta restu. Cerita dia yang menarik,
BP minta restu daripada penaung, bukan, dari penaung dia sebenarnya lah, daripada Mother Queen sendiri lah penaung dia. Bukan Mother Queen, daripada King Josh masa tu. Jadi King Josh kata, tak apa masalah, tak ada masalah, saya jadi penaung. Lepas tu dia minta restu daripada Sir William Alexander Smith, iaitu penaung pengasas bagi Boys Brigade atau Brigade Putra pada tahun 1883. Sebenarnya dia hubungan antara Boys Brigade atau Brigade Putra dengan pergerakan pengangkat masa tu adalah cukup erat. Kerana kalau kita itu ikutkan BP dengan Sir William, mereka adalah tentera. Tapi Sir William kata, nak buka-buka, buat grup apa gerakan apa sendiri. Tapi yang aku punya lebih pada agama ni. Hang buat yang lebih ni, yang lebih apa, lebih menyatukan semua bangsa, semua kaum. Sebab kita nak bentuk negara apa, bangsa British di seluruh koloni jadi orang yang elok, bukan jadi jahat. Jadi elok. Kita ambil perspektif daripada yang elok lah, daripada sana. Bukan nak ambil yang buruk-buruk daripada penjajah dah, bukan. Hampa kalau duk ingat kata BT jahat, tak semuanya. Ada yang dia buat pembawakan, dia buat daripada benda yang elok. Kita buat yang kena ambil jernih. Kita jangan jadi kata burung. Dah lah, kita ni COVID-19, takkan nak jadi buah tempurung lagi. Dah masuk 2020 dah weh. Bangun dah. Masa BP berkhidmat di South Africa, sebelum serangan Mafeking tu, BP berkawan dengan salah seorang askar peninjau atau pengakap yang bernama Frederick Russell Burnham dengan gelaran King of Scouts. Kalau BP digelar sebagai sebagai Chief of Scout, King of Scout adalah Frederick Russell Burnham, yang seorang tentera daripada Amerika yang kebetulan berkhidmat di bawah British. Macam mana orang Amerika dia bergerak tu? Dia ada kaitan yang cukup menarik masa zaman tu, masa insiden di South Africa tu. Kemudian bila ada kawan baik, Frederick Russell Burnham tu ajaklah ilmu pengakap dengan dia. Sebenarnya Frederick Russell Burnham ni, dia ni antara orang, macam mana nak cakap dia ni orang kacukan, orang peranakan lah. Kacukan ni macam binatang. Peranakan orang asli Siok dengan orang kulit putih. Jadi dia banyak bercampur dengan orang Indian. Bila belajar ni dengan ni, dia ada tok guru dah, yang tu lah. Bila ni sampai dalam buku dia ni pun, dalam muka surat 137 ada dilukis ilustrasi Frederick Burnham dengan kuda. Mana dah rasa. Bukan setakat tu saja, malah tokoh-tokoh lain yang gerakan pengangkat masa tu pun ada, seperti ada apa St. Thomas, macam tadi kita abang William Alexander Smith. Seorang lagi ada Ian Seaton Thompson.
Ian Southampton dan Dan Beard, dua orang individu yang menggerakkan yang pengenalan pada Boy Scout of America. Dan kita merujuk pula macam mana yang BP ada asal dia buat buku yang terawal masa dia berkhidmat di India, Afghanistan dan Ashanti. Buku yang terawal dikenali sebagai Reconnaissance and Scouting tahun 1884, Aid for Scouting for NCO and Men 1899, Scouting for Boys sirkulasi 1907 dan yang dibukukan pada 1908, dan yang terakhir sekali 1922 iaitu Road to Success atau dalam bahasa Melayu Kejayaan Berkelana. Setakat ni saya belum dapatkan lagi buku Kejayaan Berkelana. Kalau siapa-siapa saudara yang jumpa buku Kejayaan Berkelana, mungkin yang dalam bahasa Melayu, mungkin dengar kata di Indonesia ada buku ni, tak ada masalah sebab saya boleh faham bahasa Indonesia. Kalau ada pun bagi juga, kalau ada siapa nak kirim buku tu, saya nak beli. Kita balik pada penulisan buku Scouting for Boys ni. Sebenarnya kisah dia, buku ni nak bentuk warga negara Britain yang elok. Berdasarkan pengalaman BP tu, BP sendiri yang berkhidmat dalam tentera, dia lihat sendiri macam mana pengambilan tentera tu tak ikut spesifikasi yang cukup elok lah. Ada yang kurus sangat, yang gemuk, yang macam tak cukup makan. Budak-budak zaman revolusi perindustrian ni tak ada akhlak, isap rokok, minum arak. Ada yang kerja dalam kilang yang agak kondisi yang paling teruk. Kau boleh tengok daripada filem Oliver Twist, daripada penulisan Charles Dickens. Itu adalah kisah era revolusi perindustrian. Sebab kalau ikut penulisan Oliver Twist dikarang pada tahun 1838, manakala penubuhan Boys Brigade atau Brigade Putra tu pada tahun 1883. Tukar 83 dengan 38. Wah, menarik. Tolak ni. Nombor elok. Jangan nak minum ekor. Tak elok. Hampa ni aku bagi nombor dia elok je. Buat nombor ekor. Tak elok. Tu kalau ikut dalam rubric sukses, 7 perkara tak elok. Batu halangan dalam hidup adalah berjudi. Jangan. Tak elok. Dan kita sambung balik pada ni buku BP yang ni, Scouting for Boys tu. Jadi bila bincang dengan Arthur Macpherson dah kata okey lah, kita buat bulanan. Kita buat dalam bulanan 12 kali, satu jilid. Sebabkan buku ni dia harapkan nak jadilah satu buku tebal tu. Kata orang nak beli mahal. Tak boleh lah, mahal sangat kita buat ni. Dia punya orang kata apa, sasaran utama buku ni untuk anak-anak. Tapi jadikan dia buatlah buku tu. Tapi bukan setakat budak-budak, bahkan orang tua sampaikan dijadikan buku dalam perpustakaan. Sebabkan orang kata era yang mana buku tu adalah bahan utama bacaan masa tu. Macam kita sekarang ni, kita boleh bertumpu pada media sosial atau internet. Masa tu pun dah ada teknologi yang semua buku, semua bergantung pada buku. Sampaikan Arthur Macpherson pada awalnya, sebelum jadi penerbit buku Scouting for Boys, dia pernah buat buku tentang macam mana nak nulis getah. Tak silap H.N. Ridley buku daripada dia yang di Singapura adalah yang orang yang tanam kok getah tu, yang buat kat Singapura tu. Kalau rujuk balik sejarah, ya ada buku tu.
Yang uh, buku yang ni dia ada kontroversi juga. Seperti for Boys ni, dia ada dua perkara yang dianggap sebagai kontroversi daripada silap kitakan yang bila dibukukan jadi buku, satu buku ni lah. Berkenaan dengan masturbation atau merencak. Itu hampa mesti terkejut. Dan juga penggunaan senjata api. Siapa senjata api? Ya, ada pada permulaan surat tu. Tapi rasanya dalam buku yang saya dapatkan ni tak ada yang tu. Dia cuma sirkulasi bulanan saja yang ada buku yang terawal tu. Mungkin harga dia beratus, mungkin cecah ribu. Tapi yang menarik buku ni, dia menerangkan daripada semua sudut. Daripada bagaimana kita nak jaga kesihatan, bagaimana kita nak buat tinjauan, macam mana nak ubati kekesan, macam mana buat ukuran kedalaman sungai, macam mana nak jaga jauh, lepas tu cuaca, lepas tu macam mana kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan alam sekitar, macam mana nak cari duit dalam tu, nak berjimat. Lepas tu dia ceritakan macam mana nak jadi, kita nak buat apa, legasi pada hulu balang terdahulu dalam tu. Tapi kita tak boleh tinggalkan itu tradisi asal dalam pergerakan. Macam kita nak buat istiadat yang lebih kepada dunia, orang kata apa, kemelayuan lah. Kita sebab kita dunia kita Melayu. Dan tu memang ada. Memang kalau rujuk pada buku-buku yang keluar daripada Gilwell Books tu, memang ada sebut bagaimana istiadat untuk melantik, mengangkat kelana ataupun biji tu memang ada. Dia dah ada guideline. Dia ada perubahan. Kita menyesuaikan ikut tempat. Kalau tengokkan pakaian, pergerakan mengangkat pun ada sebutkan juga. Kita boleh dapatkan dalam tu muata. Yang paling menarik di Poland dengan topi pig hat yang bentuk segi empat. Lepas tu ni beret yang daripada Perancis. Ada setengah yang pakai topi baseball macam Nick America. Banyak. Tapi ada satu lagi di Indonesia dengan kopiahnya, kopiah hitam yang masih kekal daripada tahun 1961. Kalau tengok daripada pergerakan mengangkat di luar yang lebih hala ke militarism atau ketenteraan ni, terutamanya di Indonesia dan di Indonesia. Kalau kita tengok dua tu, depa orang kata apa, depa ambil daripada penulisan yang terawal lagi, yang jilid bulanan. Yang dia tu tak ada, kan tu negara masing-masing. Saya tak mau menyentuh HAM tu. Itu kena cari. Saya tak mau habaq kata bulat-bulat lah benda tu. Yang tu kita sama-sama kena cari benda tu. Kau nak cari secara menyeluruh macam mana yang boleh jadi gerakan lain dunia tu banyak. Kalau ikut hasil daripada buku Scouting for Boys tu, wujud pula gerakan yang berideologi komunis atau fasis. Macam fasis Hitlerjugend masa era 30-an, masa lepas 1932 kalau tak silap saya. Masa tu Jerman dah bentuk negara dia sendiri, dan negara dia lebih ambil kepada adopsi pada pemahaman fasis daripada Itali. Dan di Rusia, blok-blok komunis ni pula ambil yang pioneer atau perintis muda yang lebih pada ideologi komunis. Semua orang ambil klon daripada pergerakan mengangkat guna untuk ideologi mereka sendiri. Tapi yang paling berbahaya sekali yang pernah saya buka,
ialah daripada Hitlerjugend atau belia Hitler ni. Bukan setakat ambil hampir keseluruhan latihan yang ada dalam skim pengakap tu sendiri, pengakap yang daripada idea BP, malah yang lebih mengejutkan bagaimana menembak dan menggunakan senjata. Diulangi, menembak dan menggunakan senjata. Terkejut tak? Hampa mesti terkejut tau. Hampa tak sampai lepas tu. Dah lah, tak maulah saya nak kutuk siapa-siapa. Tapi saya yang tu saya kaji daripada awal tahun 2000 lagi. Terkejut juga ah. Saya pun terkejut juga. Hampa mungkin terkejut lah. 2 kali terkejut. Yang sama juga dengan ni, daripada blok komunis atau perintis muda ni, bila habis juga habis peringkat lepas pada umur 20 atau 25 lah, habis peringkat dia pun ada peringkat juga nak jadi yang pioneer ni. Dia akan bentuk jadi masuk servis dalam tentera, semua jadi servis tentera. Tapi pengakap dia ada lebih pada, orang kata apa, lebih merdekakan diri mereka sendiri. Tapi sedap yang kan siapa kita tak merdeka, masih tikam sama-sama kita, masih duduk peringkat kena kontrol dengan orang ni. Itu sepatutnya tak perlu ada. Sebenarnya ada dasar dalam pergerakan mengakak lebih demokratik. Yang tu yang kita kena ikut balik daripada awal dia. Pasal apa nak kena kontrol? Pasal apa? Saya pun tak mau nak ulas banyak benda pasal benda tu. Satgi dia pun kecam saya pula. Aku kata lebih-lebih satgi yang pun pakat kata aku pula. Aku habaq betul mesti kena. Orang cakap betul ni mesti kena ni. Terus terang habaq lah. Dan dia nak sambung pula berkenaan dengan tu, pasal Boys Brigade dengan gerakan mengakap. Tapi memanglah Boys Brigade dengan gerakan mengakap ni masa di Bossy Island pun hampir keseluruhan, taklah semua, ada dekat beberapa orang tu daripada Boys Brigade. Tapi jangka hayat untuk Boys Brigade atau Brigade Putra ni dalam gerakan mengakap, kalau ikut mana dah, dia ada juga, dia ada jangka masa dia juga. Cuma masalah dalam dalaman juga antara mereka, tak tahulah. Dia ada daripada 1906 hingga 1927. Mana-mana keahlian dalam gerakan mengakap yang daripada Boys Brigade boleh diterima masuk daripada tahun tu. Dan yang agak kontroversi tu pasal yang Black Lives Matter tu berkenaan dengan eksploitasi BP dalam tu. Tapi nak kata macam mana, dia kan sebidang tentera, jadi tak heran lah dia kena terima arahan macam tu tiap-tiap negara. Tapi yang menariknya, BP ambil uniform yang dia pakai tu, sebenarnya dia dah ambil daripada pakaian South Africa Constabulary. Dia pernah misi pada kawan, tak balas pun. Tapi kalau baca balik, Constabulary tu dia lebih kepada kepolisan, regimen pecahan daripada regimen Constabulary tu. Kalau ikut tu, constable tu adalah stable, orang yang jaga kuda. Melekeh tu. Tak boleh nak kata apa. Dah memang nama dia macam tu, jaga kuda istana. Lepas tu aku nak kecam lagi lepas ni. Tapi manfaat dia yang dalam Scouting for Boys ni, kita ambil yang elok lah, janganlah sampai ni.
ambil sampai yang merepek-repek sampai dulu power ni ada kaitan dengan Freemason sebab pakai tiga. Yalah, konsep dan idea tu dah ambil daripada yang ni, terima yang elok, kan nak ambil ni. Kalau kata tak mau, benda tu diubah lah kan. Tapi kalau ikut benda tu tak ada masalah apa. Pakai simpul 3 jari tu isyarat tangan tu. Kalau kata tak beruniform, kalau pakai uniform penuh, benar tabik kat kening tu. Memang kita tengok daripada buku Scotty Hobart ni, memang ideanya untuk ni, untuk orang BT dan jajahan koloni dah. Tapi nak kata macam mana, buku ni dah kat beratus tahun tapi kita tak pernah pun sentuh daripada segi lain. Tapi yang paling saya tarik balik, dia tanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Tadi dan tengok video yang kisah tentang sosiopolitik masyarakat Melayu oleh saudara MHR atau Muhammad Hilman Roslan tadi. Saya terkejut juga dia cerita pasal sosiopolitik ni. Tapi saya kalau kata ni tu pasal sosiopolitik, sebenarnya Lord Benda Power tu dia, kalau kata daripada segi politik, dia lebih kepada parti buruh. Serius lah. Ya, parti buruh. Kalau tak ada ni, macam mana yang budak-budak ni boleh bergerak dengan ni? Ya. Monti dia, ya. Sememang dia bergerak dengan parti buruh. Parti buruh di UK. Pergi cari. Aku tak mau dah abang ni merepek-repek. Apa pergi cari. Sebab kalau ikutkan dalam tu, hampir seluruhnya yang miliki buku ni budak-budak yang pergi kerja kilang. Budak-budak dulu zaman BP, masa zaman era Kuibuktera ni, semua kerja kilang. Habis mereka ni memang tak cukup umur lagi nak pergi mengundi. Tapi lebih hala tuju dia lebih pada sosialis, sosiopolitik. Ya, sosiopolitik ya. BP nampak daripada situ dia nak budak-budak lebih pada ni, kenaan dengan dia simpati pada perjuangan Nazi Jerman. Kalau ikut pada nama dia, Baden Powell, Baden di Jerman. Kalau tengok dia punya emblem atau dia punya coat of arm dia, lambang family dia tu, lambang baronet dia tu, dia pakai color merah putih. Ya, negeri tu pakai bendera emblem merah putih. First Baron of Baden Powell. Ya, dia ada kaitan. Nak kata dia ni jadi orang kata apa, rabat, tak, dia orang kelas menengah. Dan dia pun berhijrah ke UK. Bila dia jadi campur antara British dengan Jerman. Baik dengan ni pula, dia kemungkinan dia boleh cakap Jerman, Lord Benda Power tu, sebab ada satu insiden dia tangkap spy daripada Jerman di pelabuhan. Kalau itu yang tu kena cari. Yang dalam Adventure of Spy tu kan, Adventure Me of the Spy, yang tu memang kisah dia masa Perang Dunia Pertama. Lepas tu dia taram lah, dia dendam. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa ni, dalam bahasa utara dia panggil taram lah. Kalau bahasa Melayu panggil dia berdendam dengan dia. Sekiranya BP ditangkap, dia adalah orang yang dalam senarai yang akan tangkap kiranya Jerman dapat menakluk United Kingdom. Sebab tu BP lari ke Nigeria, Nigeria. Kenya silap, Kenya. Kenya. Dia lari ke sana.
Dia lari ke sana. Ya, di Kenya. 8 Januari 1941. Tapi sepatutnya kalau di Kenya, uh, masa tu pun dah ada gerakan nak cari dia. Gerakan apa, Jerman nak cari dia untuk bunuh. Tapi dia pun ingat dia ada kat Britain. Silap banyak. Hampa nak tangkap spy. Dia ni master spy. Hampa nak pergi tangkap spy yang kira kategori otai. Dia lepas pergi kat Kenya lah. Silap kan. Apa yang menarik kali ni, ni sampai ke penutup. Kalau kita nak tengok balik buku ni, kalau nak kaji sedalamnya, rasanya apa akan jadi wayar. Dia kena wayar dulu orang nak cari buku-buku ni. Sebab kalau dia tak wayar, dia tak boleh cari buku ni. Yang penting dengan pendedahan ni, dengan video ni, saya nak juga orang geng-geng kakak kat luar tu tak geng kakak ataupun kawan-kawan yang baru berjinak dengan pergerakan mengakak atau baru mengenal dengan pergerakan mengakak ataupun yang menggerak pergerakan mengakak di sebalik tabir, dan juga kawan-kawan. Ada juga yang kawan saya yang seorang lagi tu, dia pergi camping. Dah pesan dah, "Oi, hang satgi pergi ambil gambar hang nak pergi camping." Dia sebenarnya minat kakak. Dia syok tengok saya pakai scarf dengan burger. Saya bagi je scarf burger. Dia dulu rockstar. Betul rockstar. Tapi dia kata kalau ada camp mana-mana dia nak main. Tak ada masalah. Tapi jangan nak minta lebih-lebih. Kawan nak main, nak bagi sonok-sonok kawan-kawan. Apa minta lebih-lebih. Tak boleh lah. Tak boleh buat macam tu. Kawan-kawan kita, yang saya nak kali ni, yalah, sebelum saya nak mati lah. Taklah mati lagi. Kalau saya mati, aku minta lah sangat-sangat kat hampa lah, janganlah cari pasal sama-sama kita. Dah lah, duduk kat atas, lepas tu tekan kawan-kawan kat bawah. Yalah, saya pun apa ni juga tumpang gembira juga kawan-kawan yang sampai ke kerja duduk kat HQ tu. Tapi janganlah sampai tikam kawan-kawan yang ni. Sama-sama kita ikut balik pada ni, setiaan dengan undang-undang kakak kita. Selalu macam tu lah, ingat benda-benda. Takkan nak padam yang nombor 10 kot kan. Bawa nombor 10 habis semua. Tak sempurna lah. Kawan nak buat BP, buat benda tu elok-elok, betul pergi buang nombor 10. Takkan tak sempurna kan. Tapi taklah, saya pun tak nak lena ni. Kalau sembang banyak-banyak pun buat apa. Kalau buat dokumentari ke buat buku, mesti tak laku lah. Alah, nak macam mana. Kita pun kadang-kadang orang ada juga yang kelebihan dia masing-masing. Kadang janganlah sampai orang kata apa, manipulasikan orang tu semata-mata kepentingan sendiri. Tak baik. Mana kita ni kan, kita nak mengakak, kena bersahabat untuk semua. Kan sampai bercerai-berai pada kita ni. Walaupun kita tengok lah ni dah kuih, sedih juga tu. Semua isu je sedih. Sampai hari ni pun KPM tak ni lagi tak. Yang tu tak boleh nak sentuh yang tu. Yang tu isu HQ tu. Tapi minta lah dapat nanti jawatan tu. Minta lah mudah-mudahan tu jadi elok. Doa lah. Minta balik pada jangan gerakan kita asal. Saya tak suka sangat kalau jadi kuih mengarut. Sedih. Macam kalau ikut
Ni saya nak menyentuh benda lain lah berkenaan dengan apa bahagian nak. Ini bagi saya, pendapat saya lah. Saya tak mau nak ungkit benda-benda merepek-repek kan. Tapi kalau ikut Skah Gilwell ni, niatnya bukan setakat latihan. Dia bahagian pentadbiran pun pakai Skah Gilwell. Yang sepatutnya kalau ikut dalam latihan khusus Gilwell di UK dulu ni, masa dapat tapak latihan tu, sebabkan scarf dia pun pakai penuh dengan apa McLaren Tartan tu, batik yang duduk apa nampak hak belakang tu kan, yang macam skirt orang Scotland tu. Jadi dia pekat jadi petak bubuh kat belakang scarf ke coklat tu. Kalau tidak jadi besar. Jadi dah kurang, dah orang kata kos tinggi nak beli tu tartan tu. Dia bukan calon-calon orang yang asal dulu ada orang Scotland tu, dia dulu baik yang dilantik tu, apa nama dah, apa McLaren, Sir Roland McLaren yang bagi scarf tu kat BP. Dia bagi tak tahu dia bagi skirt dia kot. Tak aku takkan nak bagi skirt dah, gelong lah. Dia tak bagi skirt, dia bagi kain. Layan kain tu dikerat buat scarf. Jadilah scarf untuk ni, untuk Gilbert Park. Reason orang kata apa, waterkan untuk Gilbert Park. Lepas tu waterkan untuk orang yang ni bagian latihan. Lepas tu waterkan bagian tempat pentadbiran. Dia tak ada pakai ni beret dengan layak, tak ada. Dia cuma pakai yang tu saja. Tak ada, dia tak buat benda-benda merepek. Yalah, masa tu pergerakan kakak baru lagi. Orang nak kena berjimat kan, undang-undang kakak babak tu, jimat cermat kan. Jadi yang tu satu hal. Kemudian yang manik kayu yang rantai gantung kat tengkok tu, kau ikut rantai tu lepas pada Perang Dunia Pertama, banyakkan pemimpin tak balik berkhidmat. Ada yang terbunuh. Salah seorang, Roland Philip, salah seorang pemimpin yang terbunuh ketika Perang Dunia Pertama. Apa yang dia buat tau, rumah dia diberikan kepada pengangkat kelana dan juga bagi pengangkat untuk buat aktiviti. Hampa tak terkejut lah, orang sikitnya bagus pergi berkhidmat perang kat ni Seberang Laut, dia bagi rumah. Besar amat bagi rumah. Dulu kat tempat saya pernah juga ada seorang buat gitu juga. Dia pun buat lebih kurang, dia ambil balik. Dah dekat 40 minit kot. Nak bagi habis 2 minit kot. Dah aku. Lepas tu pasal buku tu sampai 140 buah negara. 140 buah negara yang ikut pergerakan mengakap. Dan yang kalau ikut yang blok lepas pada blok Rusia ni, ada yang menerima pergerakan mengakap. Macam Jerman, Kesatuan Jerman, lepas tu blok Kesatuan Rusia. Dan paling menarik sekali di China. Yang terkejut, China bukan nasionalis China. Nasionalis China adalah Taiwan. Ini Taiwan 1911 ya. So, Taiwan tu zaman Dr. CSN tu, gerakan wakaf. Zaman tu. Sebab tu kan kalau ikut sejarah kan, dia terpaksa bunuh tahun 1949 Pulau Taiwan. Itu dipanggil nasionalis Taiwan. Kalau China tanah besar, PRC, dia ada pergerakan mengakak dia sendiri yang lebih kepada tradisi. Yang tradisi atau asal, bukan tradisi, asal. Ikut pergerakan kakak yang masa BP hidup, ikut macam mana yang tu. Jadi kita jangan anggap pergerakan asal dengan moden sebagai musuh. Saya
saya ingatkan yang tu. Anggap mereka juga main daripada buku yang sama. Jangan anggap mereka sebagai musuh. Anggap saudara kita juga. Kalau mereka datang pun sebagai saudara kita. Jangan tak mau berkali sama kita. Ya, mereka ikut style zaman dulu. Nak buat parit sampai satu kaki, lepas tu kena buat pakai shape apa semua, pakai dengan gata, slot pendek apa semua. Ya, biar mereka. Itu cara mereka. Kalau nampak nak bertanding, dipersilakan. Saya tak ada masalah kalau nak bertanding antara moden dengan tradisi. Pernah diwawakan sebelum ni nak buat pertandingan antara tradisi dengan moden. Banyak kali dah. Cuma taklah sama ada diterima ke tak. Saya takut juga ni bahan ni, sebab video ni akan jadi viral. Tapi mintalah, yang ni cuma kita nak kongsi pandangan antara kita, bukan sebagai batu halangan untuk kita. Jadikan dia sebagai, nak anggap sebagai inspirasi tu jauh sangat kalau nak kata tu. Tapi nak jadikan bahan ilmiah atau untuk rujukan, dipersilakan, saya tak ada masalah. Tapi lebih baik ialah ambil yang ni yang saya cakap tu, pi cari dan tambah lagi ilmu anda. Saya cuma bagi bayangan saja, bagi sikit-sikit saja. Kalau ada apa-apa soalan atau komen berkenaan ni, saya akan ni cuba upaya saya untuk beri jawapan. Kalau kata nak jumpa saya, boleh, tak ada masalah. Saya sekarang ada di Bertam Putra, di KSC Auto Spa. Kalau ada sempat, boleh jumpa saya kat sini. Tambah ada juga hari tu nak sembang saya dengan Titi Ngakak. Ada seorang daripada Tanjung. Katanya nak jumpa, nak main cuci tak main pun, kita duk tunggu. Kalau nak main pun boleh main sambil kita sembang. Kalau nak buat camp pun jom, tak ada masalah. Takut lagi aku pijak tempat orang lagi yang kena marah. Tadi kalau nak pijak tempat orang macam kat Pulau Pinang ni, lagi kena jawab dengan Tuan Sabihi. Ni saya pun sebenarnya payah sikit nak orang kata apa, malas nak cari pasal dengan orang. Kalau kawan-kawan panggil macam Din yang ngajak tu dekat ni, dekat sekolah pelawatan ni, dia turun insyaAllah. Tambah pula budak PKK, budak pengangkat kanak-kanak. Yang tu kena ambil perhatian sungguh lah. Bukan boleh lebih kurang budak-budak tu. Dia buat kena ADHD ke bipolar disorder ke. Ada penyakit bipolar mampu dikenalikan. Tambah autism tak apa, dia pun dah kategori ni, dia kategori pendidikan khas. Ada orang yang hantar buat ni daripada segi psikologi kanak-kanak tu. Antara semua pemimpin yang kakak kena tahu juga berkenaan dengan psikologi dan juga kadar literasi pun ikut jurang generasi tu. Sebab kita nak ajak anak-anak ni kena pandai ambil pendekatan juga. Bukan kita boleh pukul habis semua, kita ada odong. Ni budak mengangkat kanak-kanak pun hang kodong pi ke mengangkat kelana, mana boleh. Budak mengangkat kelana buat nyanyian dengan permainan pula kat mengangkat kelana, mana boleh. Tapi kalau mengangkat kelana pi buat mengangkat kanak-kanak, hampir cengeng budak-budak ni. Gila banyak tak apa pun buat kat ni, kat remaja. Tak ni sistem lagi tak boleh. Dia kena tahu, kita pandai tahu cara ni pun nak ambil hati budak ni. Dah lah, aku dah mengarut ni, dah lekat 50 minit kot. 40, 45, 44 minit. Uish, panjangnya.
Ini kalau buat untuk download ni lepas ni. Repeat share ni. Repeat share download satu. Boleh duit ni. Yalah. Dan ni nak ambil kursus pun kena bayar. Kan semua duit. Ambil kursus ni bayar. Ni kursus ni bayar. Kita tak ada dah nak bagi ni. Nak soal kebajikan ni. Tu yang saya sedih lah zaman sekarang. Kakak-kakak. Semua duit. Kita nak kena buat kursus semua duit. Zaman saya dulu masa ni memang syok. Mana yang budak-budak koko atau budak kurikulum yang mana tak main masih dapat kami. Dapat CJ free. Depa tak mau, depa kaya. Daripada orang kata apa, bagi ni bayar rugi, dia rugi diri dia lah, tak ambil koko, baik bagi kat orang lain. Kan bagus tu. Takkan bagi nama tapi koko tak guna. Tak tahu. Kita yang minat pula dah ni. Saya memang minat kakak daripada tahun 80-an ni. Sejak buku tu keluar lagi. Buku kelabu tu. Tahu. Kalau buku asal tu boleh cakap ingat mampu. Tu kiamat kot dah boleh cakap. Aku dah main iPad ni. Tahu yang penting sekali. Itulah daripada yang segi yang saya cakap daripada kebasan yang cakap daripada mula-mula. Kalau ada, dah lah pukul abang benda dah ada tadi kan. Yang penting itulah. Kawan-kawan yang bagi manfaat pada semua. Dan nak tidur ni dah pukul berapa ni. Pukul 2 dah. Aku nak bangun awal esok. Dah lah. Esok lah sambung pula. Aku kes scarf tak betul ni. Dah. MPS scarf pun tengok beli yang itu. Nak kata biru tak biru. Dia jadi macam colour lain lah ni. Tak ada langsung. Aku nak beli kat Osman Store ni. Asalnya yang tak. Ni bukan Osman Store. Dah sangat Osman Store macam ni. Rating. Tengok kan. Lepas tu Amin main bising kat aku lepas ni. Mau bising. Dia lah. Itu yang duduk pacak kat depan kedai tu. Hak yang pakaian uniform pun saya yang bagi. Lupa dah orang yang bagi ni. Orang yang bagi cara pemakaian uniform apa semua. Elok. Ni yang bagi tu, lepas tu daratan. Cari tak, main kat kedai tak ada. Tahu lah. Lain kali aku nak pergi juga ke kedai Amin tu. Bukan nak cari gaduh apa. Tapi adik-adik kena adik-adik juga. Kena buka adik-adik. Dah lah aku main iPad lah. Nak tidur lah. Nampak malam esok. Aku tak tahu lah. Esok mungkin nak kupas pasal tu Robbery Sukses atau kejayaan Kelana. Tak, yang tu khas untuk mengangkat Kelana. Kalau nak rujuk balik yang tu, nak bincangkan hal berkenaan dengan yang tu, menarik juga. Sebab dulu yang datang balik pada gerakan mengangkat tahun 2004 tu dengan Kelana. Cuma yang saya tinggal tu cuma pengangkat muda. Dengan pengangkat remaja masa kat Kejuari. Sebab masa kat Kejuari dulu saya tak cikgu tak berapa, macam mana nak cakap, kejap untuk buku log tu tak ada sangat pendedahan tu. Tak macam sekarang ni. Macam kalau nak ambil balik lah tu. Tak lah kot. Nampak lagi malam esok. Dan saya sudahi dengan wali bila Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.